Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Menjelang hari pertama Syawal, itu jugalah menandakan menjelang genapnya setahun tragedi MH17. Dan dalam konteks ini, kepada pelbagai tragedi seluruh dunia, soalannya adalah mengapa. Dan dalam konteks itu, dalam laporan-laporan yang dikeluarkan, laporan awal ataupun preliminary itu dikeluarkan pada hujung tahun lalu, dan kita tahu sudah ada satu draft laporan akhir itu diberikan pada pelbagai negara dan pihak yang berkepentingan. Malaysia sedang mengambil masa lebih kurang 2 bulan untuk meneliti, dan dijangkakan pada bulan Oktober ini akan kita ketahui semuanya yang tersenarai hasil penyiasatan yang sudah dilakukan. Dalam konteks itu, saya berterima kasih kepada Datuk Kapten Nik Husin. Beliau sekali lagi datang ke agenda awal ini untuk kita melihat dan mencari maksud kepada laporan awal yang dikeluarkan tahun lepas. Kemudiannya kita juga ada beberapa siri perbincangan, dan dengan apa yang dilakukan pada Sabtu lalu, Astro Awal ini juga akan pada hari esok agenda awal ini khas untuk mengenang MH17, dan di awalnya di siang hari ada satu juga episod khas bagi melihat kepada MH17. Tapi mungkin soalan saya kepada Datuk Kapten Nik Huzlan, ini adalah laporan yang pada Oktober ini ditunggu oleh ramai pihak dan banyak pihak di seluruh dunia. Namun pembacaan yang kita boleh buat daripada laporan awal interim itu, prelim yang dikeluarkan pada hujung tahun lepas itu, ada banyak perkara yang sebenarnya kita sudah boleh tolak keluar, dan kita lihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan kepada perjalanan kepada kejadian itu. Dan dalam konteks ini mungkin saya nak minta pandangan Datuk Kapten Nik terhadap hakikat yang jelas daripada laporan awal itu. Bukan ada masalah pada kapal terbang, bukan ada masalah pada kru ataupun penumpang, tetapi faktor luaran ataupun eksternal itu, dan inilah yang harus kita juruskan kepada butir-butir yang akan dikeluarkan Oktober ini. Kapten. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, memang saya setuju. Dah tak ada dalam konteks 3 fakta yang selalu dilihat dalam satu kemalangan, iaitu man, machine dan environment, manusia, mekanisme dan juga environment, alam sekitar. Dari segi cuaca memang tak menjadi tak main peranan langsung. Dari segi pesawat dalam kondisi yang baik, reportnya baik, pesawat tu memang lepas servis dan memang berkeadaan airworthiness yang paling baguslah. Dari segi pilot pula, dua-dua tu fully qualified, dan diorang dah hari-hari memang biasa terbang route itu. Jadi evidence yang kita dapat hanya maknanya ada interruption, external interruption kepada penerbangan itu yang menyebabkan pesawat ni terhempas. Perkara yang paling mungkin menarik minat mereka yang berpengalaman seperti kapten yang pernah memandu kapal terbang dan melalui laluan-laluan ini, mungkin orang biasa macam saya tengok graf FIR dan sebagainya itu kurang penakkulannya berbanding dengan kapten. Jadi saya nak minta kerana seperti yang kita tahu, dewasa ini media sosial dan sebagainya, ada banyak teori konspirasi. Tapi fakta yang jelas terkandung dalam laporan awal itu membolehkan kita melihatnya secara objektif. Yeah. Contohnya ketinggian dan laluan yang diambil itu, pandangan Kapten itu. Okey, dia fakta ni, preliminary report ni dikeluarkan berlandaskan flight data recorder dan cockpit voice recorder yang diorang dapat ekstrak. Dan dikatakan, memang dengan terang dikatakan dalam report ni, menyatakan bahawa dia tak ada cockpit voice recorder data dalam tu tidak diubah suai dan dikacau oleh mana-mana pihak. Maknanya integriti data tu amat bagus sekali, jadi boleh dipercayai. Dari segi percakapan, ini memberi satu satu gambaran environment penerbangan yang peaceful, yang dalam keadaan aman, berjalan dalam keadaan tenteram. Jadi yang kita, dan juga dapat kita lihat dari segi kematian data tu. Bila data tu berhenti, dia secara abrupt dan secara immediate terus menerus berhenti kedua-dua channel, iaitu cockpit voice recorder dan flight data recorder. Dan diadakan, dan kejadian ini terjadi lebih kurang 7 saat selepas mereka memberikan satu respon kepada radio call tu. Maknanya pada 13-19-26 tu yang ada transkrip dalam laporan awal tu, Malaysia 17 proceed direct to point Romeo November Delta sebagainya, dan apabila senyap saja itu saya rasa petanda mula kepada kemusykilan sesuatu berlaku, dan saya rasa dalam 7 ke 10 saat itulah jawapan yang ingin kita cari kepada penyelesaian
bagi mendapatkan satu keputusan akhir bagi apa yang berlaku itu? Ini defining moment dia lah. Dah bagi MH17 ni. Defining moment ialah dari 56 sampai 03 tu. Maknanya dalam 7 saat tu. Apa yang berlaku dalam 7 saat tu. Maknanya memang tak ada peluang langsung. Dari normal hingga pesawat tu kira berkecai di udara sampai signal dah terus putus. Memang tak ada apa ni. Sebelum tu saya nampak pesawat tu terbang dalam keadaan amat normal sekali dan jalan penerbangan yang diterbang pun memang biasa yang diterbangi oleh pesawat lain. Pesawat lain pun memang tak ada macam signal yang pelik-pelik. Semua terbang dengan cara tenteram lah di jalan udara yang dipakai oleh MH17. Kapten, ada yang berpendapat bahawa laluan itu harus dikaji semula. Kenapa diminta MH17 terbang ke laluan itu dan ada permintaan sebelum itu untuk menukar aras kendian dan sebagainya? Itu masih lagi dalam batasan normal berdasarkan laporan ini? Laporan ini tak menyentuh lagi dari segi mengapa airspace tu dibuka atau dan pesawat menggunakan airspace yang dikatakan berperang di bawah. Tapi mengikut notem yang diberi 32,000 kaki ke atas selamat diterbangi. Ya. Tapi ada juga pesawat-pesawat airline lain, syarikat penerbangan lain seperti British Airways semua yang tak pakai. Qantas pun memang tak pakai jalan tu. Dia pakai jalan bawah sikit, Istanbul ke, ya. Tapi macam KT Pacific semua masih memakai dan Singapore Airlines. Tiap-tiap airline ni dia ada satu risk assessment team. Bila ada satu insiden di tanah, dia akan buat satu risk assessment dari segi boleh mendarat ke tidak, boleh pergi ke tidak, boleh pakai sebagai emergency airfield ke tidak, ataupun hanya untuk terbang lalu. Pasal bila pesawat ni terbang dalam satu-satu route tu, katalah KL ke London, dia bukan hanya tengok situasi Kuala Lumpur dan London. Dia akan tengok situasi geopolitikal dari segi geografi dan politik. Dari segi itu, semua negara yang akan dilalui. Satu daripada sebabnya ialah kalau kita melalui India, kita nak berhenti kat nak berhenti kat London katalah, destinasi London. Kita akan meninjau tiap-tiap airfield tu sebagai satu lapangan terbang yang sesuai untuk mendarat jika kita mengalami satu kemalangan ataupun kecemasan. Ya. Kapten, kita rehat pertama, tapi apabila kembali, saya juga nak lepas ini melihat pada dalam laporan awal itu ditunjukkan gambar yang lengkap apa yang terjadi yang kita boleh lihat berlaku pada kesan pada badan pesawat itu dan kita juga ada data dengan bentuk peta dan rajah dalam laporan awal menunjukkan bagaimana taburan yang luas lebih kurang 10 km jaraknya di antara bahagian hadapan ataupun kokpit pesawat itu dengan bahagian-bahagian belakang yang lain itu dan bagaimana itu boleh terjadi. Mungkin sebagai seorang yang mahir dalam penerbangan, itu saya nak tanya pendapat Kapten dan juga saya nak tanya kenapa yang berlaku pada MH17 itu, bagaimana ia sekarang mempengaruhi perjalanan ke depan, kerana kalau notis ataupun notam itu hanya dibaca oleh juruterbang, bagaimana itu akan mempengaruhi keputusan yang lebih besar yang tidak dipengaruhi oleh juruterbang, iaitu penerbangan itu patut lalu bahagian mana dan sebagainya. Itu kita bincangkan selepas ini. Salam Aidilfitri, anda masih menonton Agenda Wani yang malam ini didedikasikan kepada penerbangan MH17 dan hujung tahun lepas kita ada laporan awal preliminary report of crash involving Malaysia Airlines Boeing 777-200 flight MH17 yang dikeluarkan oleh lead investigator ataupun mereka yang diberikan tanggungjawab iaitu Dash Safety Board, dan kita menunggu laporan penuh akhir tahun ini, dikatakan sekitar bulan Oktober. Kerajaan Malaysia meminta 2 bulan untuk meneliti draftnya dan itu sedang dilakukan. Tetapi hari ini juga keluar laporan daripada CNN. CNN memetik sumber, ya, mereka tidak menamakan siapa, kerana saya rasa draft laporan yang sama yang kerajaan Malaysia lihat itu ataupun mungkin daripada Dash Safety Board itu diberikan kepada stakeholder ataupun pemegang-pemegang taruh lain, termasuklah FAA dan NTSB di Amerika, dan itu yang dipetik oleh CNN dan mereka mengatakan bahawa peluru dari buatan Rusia
besar kemungkinan dalam konteks ini, tapi jika mereka memetik sumber mereka itu seolah-olah itulah yang diberikan kepastiannya dalam laporan akhir, dan juga satu aspek lagi lah aspek penjadualan itu yang saya akan bincangkan dengan Kapten selepas ini. Tetapi sebelum itu kembali kepada tadi itu, Kapten pun pernah berada dalam kokpit dan Kapten pun pernah baca notis, tetapi sejauh mana kuasa juruterbang untuk menentukan berdasarkan notis itu, kerana kita tahu ia membabitkan syarikat yang lebih besar penerbangan di seluruh dunia, mungkin beratus syarikat dalam hal itu, dan kuasa itu bukan hanya pada ketika notis tapi mungkin perlu difikirkan sebelum itu lagi. Pandangan Kapten. Ini memang satu keadaan yang boleh dikatakan rumit bagi Kapten ni untuk membuat satu pilihan yang bercanggah dengan common practice dikatakan. Okay. Ya, sebelum kita pergi satu flight tu, kita pergi tiap-tiap flight, tiap-tiap penerbangan, permulaan penerbangan, kita pergi satu kaunter dikatakan Ops Dispatch Center. Ini ialah satu prosedur dan proses yang memang harus dibuat, terpaksa dibuat oleh dari segi regulasi, dari segi DCA mesti ada. Dalam tu akan ada dari segi briefing keadaan cuaca laluan, dan briefing dengan notem ni yang menunjukkan satu, ada kerosakan tak dari segi radio-radio yang kita pakai. Kalau ada kerosakan, ada tak runway itu dipendekkan ataupun ada airport yang ditutup. Jadi dikawinkan dengan flight plan, dia akan tengok notem tu, okey, perjalanan kita bagus kerana kat sini airport buka satu persatu. Okey, lagi satu, memang biasa ada danger area dan airspace closure, penutupan ruang udara. Kadang-kadang oleh kerana pergerakan presiden nak datang, dia akan tutup airport 1 jam. Jadi perjadualan akan di-adjust untuk memenuhi kehendak tersebutlah. Satu daripadanya ialah dari segi penerbangan atas tempat-tempat yang berkonflik di level tanah. Jadi siapa, persoalan nombor satu, siapa yang keluarkan notem ni? Negara tu. Negara yang responsibel akan hantar pada satu notem center, dan ini akan diagihkan ke semua dispatch center sekeliling dunia bawah naungan ICAO, perundangan ICAO. Jadi sebagai Kapten, bila kita pergi sana, kita akan tengok ini kawasan perang. Tapi tadi kita punya flight 4 biji lalu sana. Lalu Singapore Airlines lalu sana. Company pun cakap ini route kita. Jadi saya akan mengikut perintah. Saya sendiri pun kalau saya bawa pesawat tu, saya akan mengikut jalan tersebut. Kalaulah kita rasa kita nak buat judgement sendiri, huru-hara lah pesawat yang ni tak nak pergi, yang ni pasal lain orang dia punya threshold bahaya ni lain sikit. Setengah orang ni lagi cermat pada orang lain. Yang cermat speed limit 80, dia lagi 60, tak bagus. Yang terror sangat tu 100, dia lagi 140, pun tak bagus. Jadi kita nak orang yang mengikut satu practice, general practice yang lumrah dibuat oleh kesemua pilot. Setakat itulah power pilot tu. Dia boleh. Saya tak mau terbang sini, saya nak pergi tempat lain, saya nak letak minyak lebih sikit, saya tak kira. Tapi pilot you kena jawab. Dan satu pada yang kesusahan yang you akan alami ialah bila bos tanya 10 biji kau terbang lalu tak ada apa, yang kau pandai-pandai lalu kot lain ni apa pasal? Jadi ini dia punya, ialah sebagai airline pilot, setakat itulah kita punya power. Tapi selepas tahun tidakkah itu akan menghantui pemikiran setiap juruterbang kerana selepas berlaku kejadian ini? Saya ingat ramai yang kawan-kawan Kapten sejuk dada lah. Pasal ada juga kawan yang terbang kat belakang pesawat tu. Jadi saya diceritakan dia cerita kat saya, MH17 lebih kurang 20 minit di hadapan dia. Dia dari destinasi lain, lalu jalan sama. ATC cakap, kita dah tutup jalan, kau punya kapal terbang dah kena tembak. Jadi kawan saya yang duk bawa kapal terbang ni ada lagi 10 jam nak balik KL tu. Dia tak cakap kat kru dah, hanya untuk dia orang aja yang tahu. Jadi perasaan tu memang ada yang alhamdulillah bukan aku, tapi mengapa kawan aku. Ini semua akan menghantui mereka semua. Kalau kita kembali kepada fakta yang ada dalam laporan awal ini, kalau kita lihat, kerana kita nak mencari jawapan mengapa, dan untuk menuju ke situ kita kena tahu apa yang berlaku dan apa yang kita dapati pada badan pesawat itu, yang tinggal itu, yang jatuh ke tanah itu, lubang-lubang tu jelas sekali itu penembusan, dan dalam laporan ini dikatakan oleh
objek-objek dari luar yang bertenaga tinggi. Maknanya kelajuannya pun tinggilah. Pandangan Kapten dalam hal itu. Okey, masa preliminary, saya berpandukan preliminary report. Masa preliminary report ni dikeluarkan, wreckage, serpihan pesawat masih belum dapat dikumpul di Amsterdam dan masih tidak dapat diperiksa dengan dengan teliti. Hanya diperiksa di tempat kejadian sahaja. Jadi dari situ dah dapat buat satu andaian based on dia punya fotograf, gambar-gambar dari bukan saja dari dia punya investigator, dari internet pun yang korek. Jadi semua fakta-fakta dapat dikumpulkan dan dari situ kita sendiri, dia orang tak cakap ni, kita sendiri boleh buat satu andaian ini ialah satu disebabkan oleh satu letupan proximity punya objek. Proximity objek ni maknanya dia meletup tidak mengenai pesawat tu. Dia meletup dekat pesawat. Dia design memang macam tu. Serpihannya yang kena Dia pesawat. memang ada satu bom di dalam tu, ada macam ball bearing, besi-besi tajam yang akan meletup. Kapten, kita nanti hubungkan itu dengan cebisan pesawat yang berada dan dia bukan berada hanya di satu tempat. Dia berada jaraknya mungkin dalam kurang 10 km daripada kokpit ke bahagian-bahagian belakang. Itu kita akan hubungkan kedua itu kerana kita akan tengok Oktober nanti kita nak tahu misal ataupun peluru yang macam ni yang menembusi apa yang sama dengannya dan siapa yang memilikinya, kerana itu boleh membawa kepada jawapan itu selepas ini. Anda masih menyaksikan episod Agenda Awani Khas yang mengenang MH17 tapi juga cuba mencari jawapan. Sandaran kita setakat ini cumalah laporan awal yang dikeluarkan hujung tahun lepas, tapi ia memberi banyak petunjuk untuk bagaimana kita perlu bersedia menantikan apa yang kita lihat dalam laporan akhir Oktober nanti. Dan CNN hari ini telah pun memetik sumber daripada FAA dan NTSB di Amerika yang dikatakan melihat pada draft laporan akhir itu dan mengatakan bahawa ia peluru jenis Rusia. Tapi itu kita belum tahu kerana kita tidak ada akses kepada laporan yang mereka lihat itu atau apa yang dikatakan mereka lihat. Cuma daripada laporan awal Kapten jelas bahawa kalau kita tengok taburan serpihan itu, dia tak jatuh satu tempat dan saya rasa bahagian depan kokpit itu jaraknya dengan seterusnya ke depan daripada poin akhir yang kita nampak daripada FDR itu lebih kurang 8 km jauhnya. Dan maknanya walaupun bahagian hadapan sudah terpisah, bahagian kapal terbang yang lain masih lagi bergerak dan itu konsisten dengan sesuatu terjadi di luar berhampiran dengan badan pesawat yang menyebabkan integriti badan itu mungkin berpecah. Pesawat sedang terbang selaju 900 km satu jam. Jadi tendangan angin, hamparan angin kuat sekali. Bila projektil tu meletup, dikatakan pada saya, bila saya nampak ni, ada satu gambar tu memang bulu roma saya naik pasal saya pernah duduk tempat ni. Gambar kokpit pesawat ni yang pecah, maknanya di situlah main projektil masuk. Dan 777 ni, Boeing 777 ni muncung dia macam ni. Sini ada revert. Maknanya bila ni kena, ini boleh terkoyak. Bila ni terkoyak, inilah first yang terjatuh. Bila kena hamparan angin tu, dari 900 kena kopak, jadi speed dia mungkin turun ke 220 km satu jam terminal velocity dan jatuh. Lepas tu kokpit pula patah. Saya ingat ini semua dalam jangka masa 2-3 saat lah. Bila kokpit tu patah, di situlah signal-signal semua hilang. Elektronik habis. Elektronik habis. Pasal dia nerve center kat bawah kokpit tu ya. Kokpit tu jatuh dan seterusnya pesawat ni nampaknya terbang lagi 8 km baru dia punya last bit of wreckage, barulah ekor-ekor dijumpai. Dia punya mid section tu maknanya kepak, sayap dan badan pesawat yang paling besar sekali tu, yang tu jatuh sendiri. Dan saya estimate speed semua pesawat, badan-badan pesawat, komponen-komponen pesawat, serpihan-serpihan pesawat, bila dia bertemu bumi, kelajuan dia tak tinggi. Kelajuan dia lebih kurang tidak melebihi 230 km satu jam lah, paling tinggi pun. Mengapa?
Dia terbang ke depan pasal ada enjin tolak 900 km satu jam. Bila dia terkopak, hamparan angin memberhentikan dia dan gravity akan menarik dia turun. Gravity 230. Dan kini dengan penyiasat dah sekian lama meneliti secara langsung forensiknya pada badan pesawat dan sebagainya, saya rasa mungkin Kapten akan terus melihat pada laporan akhir nanti apakah padanan projektil ataupun peluru yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Dia boleh tengok banyak benda pasal apa, embedded ataupun terselit di dalam mungkin jenazah, mungkin dalam besi pesawat tu ialah serpihan misal yang menembak. Dari situ dah ada satu footprint. Kita pulang balik pada Lockerbie, Boeing 747 yang jatuh tu kan di Scotland. Dia orang dapat cari bom tu ada dalam transistor radio yang dibuat di China dan dibeli di Dubai. Dia ada fingerprint semua ni. Jadi ini bom tidak menjadi satu masalah. Dua, dia akan dapat tampak di mana bom tu meletup berdasarkan pattern projectile. Dia meletup macam ni, jadi dia ada lurusan dalam pesawat tu, lubang-lubang yang ditebuk, dia boleh draw satu line. Pasal sepihan pesawat tu sekarang ada dalam satu hangar di Amsterdam. Dan dia orang ada buat reconstruction balik. So ini tak menjadi satu hal untuk mereka membuat satu andaian. Kapten, tujuan kita membincangkan ini juga untuk mencari keredaan, dan untuk mencari keredaan kita perlu ada jawapan dan kita semakin hampir menuju ke situ. Cuma pengajaran daripada tragedi ini menuju ke depan. Kerana sekarang ini kalau kawasan berkonflik itu bukan dikatakan makin berkurang, ada beberapa tempat di dunia ini dan atasnya ada laluan udara. Februari lalu ICAO mengadakan pertemuan lebih 191 pihak bertemu dan mereka ada recommendation ataupun cadangan, tetapi perubahan konkret seidealnya apa yang Kapten mahu lihat dalam konteks ini, kerana kita tahu pelbagai pihak mungkin salah satu hipotesisnya mereka berperang dan tersalah anggap. Mungkin mereka melihat objek dalam radar dan mengatakan bahawa ini mungkin pesawat yang ingin menyerang mereka. Tapi apa pun impaknya kita mahu jauhi daripada risiko seperti ini. Nombor satu, kita tengok, kita pulang balik pada 17. Katalah pemberontak dapat missil Rusia tembak jatuh pesawat MH17. Kita kena tanya, mengapa dengan tembak 17? Pemberontak ni selalunya dia meraih simpati. Takkanlah dia nak pergi tembak orang yang tak ada kena-mengena kan? Jadi tak mungkin. Apakah dorongan dia orang menembak 17? Mungkin secara tak sengaja. Mengapa tak sengaja? Adakah dia orang fikir itu pesawat musuh? Kalau pesawat musuh, mengapa taktik pesawat musuh memakai taktik yang menyerupai pesawat komersial yang terbang di sana? Satu. Nombor dua, dari segi improvement untuk masa depan, dia punya tanggungjawab untuk satu deklarasi bahawa negara saya ni dalam keadaan darurat dan tak selamat dilalu terpulang pada negara itu sendiri. Tak banyak negara yang nak mengaku dia tak dapat kawal kawasan dia. Satu, dari segi komersial pula, bila pesawat ni lalu negeri kita, kita dapat duit. Jadi dorongan tu banyak. Adakah kita kena ada satu standardization? Kita kena adakah satu kita kena kategorikan negeri macam ni tak boleh percaya sangat. Kita kena buat satu judgement sendiri. Ya? Kita nak pergi ke London dari Malaysia, tempat kita ni, kita akan melalui konflik zone, terpaksa lalu Iraq, Syria. Kalau kita nak lalu, kalau langsung tak melalui konflik zone, kalau nak secara yang semua nak lalu peaceful zone, jadi kita kena ikut laut, South Africa, semua 21 jam baru sampai London. Itu memerlukan persetujuan antarabangsa untuk jalan yang terbaik. Terima kasih banyak Kapten kerana meluangkan masa walaupun sibuk untuk persiapan Hari Raya. Terima kasih banyak kepada anda semua. Kami di Astro Awani akan terus mengenang bukan saja MH17 yang nampak gaya semakin menuju pada satu jawapan, kita juga akan terus berdoa dan mencari jawapan pada MH370, dan saya rasa Kapten yang darah dan semangat MIS masih kuat di dalam tubuh itu juga akan terus bersama kami mengikuti perkara ini. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin dari saya dan kru Awani, termasuk juga daripada Kapten, dan insya-Allah kita akan jumpa dalam episod yang lain pula malam esok di hari pertama Syawal, juga masih lagi MH17. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih banyak.